Okey, tak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sambung tadabbur surah At-Taubah ayat 101. Jadi daripada ayat pertama sampai ayat yang ke-100, surah At-Taubah ataupun surah Bara'ah ataupun juga dipanggil surah Al-Fadhihah, surah yang membongkarkan sifat kemunafikan orang-orang munafik, sama ada daripada kalangan orang Arab di Madinah ataupun orang Arab Badui yang tinggal di luar Madinah. Kemudian dalam ayat lepas, ayat yang ke-100, dan sebelum tu Allah beritahu bukan semua orang Arab Badui ini adalah munafik. Bukan semua, bahkan ada sebahagian Arab Badui yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhirat. Tapi Allah sebut sifat utama orang Arab Badui yang beriman kepada Allah. Apa dia? Sifat utama. Bila dia beriman kepada Allah, mana semua rukun Islam dia lakukan. Tapi dalam semua 5 rukun Islam tu, Allah sebut satu sifat utama. Infak. Menginfakkan harta. Dan Allah juga sebut antara tujuan infak harta ialah apa dia? Qurbat, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman matlamat utama hidupnya adalah untuk bukan dekat dengan manusia, tapi untuk dekat dengan pencipta manusia. Sebab kalau dekat dengan manusia, kita tak untung apa-apa pun. Bahkan mungkin kita akan rugi. Kenapa? Sebab manusia sebenarnya tak memiliki apa-apa. Yang dia ada pun sebenarnya daripada Allah. Tapi kalau kita dekat dengan pencipta manusia, sebenarnya kita seumpama memiliki segala-galanya. Sebab Allah memiliki segala-galanya. Jadi salah satu alat penting, alat yang utama untuk mendekatkan diri kepada Allah ialah bagi benda yang kita sayang. Untuk apa? Untuk dapat yang lebih baik daripada yang kita sayang. Allah sebut apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau kamu nak yang terbaik, kena bagi yang terbaik. Itu formula orang beriman. Tapi formula orang kedekut, dia nak terbaik tapi bagi yang kurang baik. Okey, kemudian Allah sebut golongan yang terbaik. Setelah cerita pasal orang munafik Arab Badui, kemudian ayat ke-100 Allah sebut golongan orang beriman. Ada berapa golongan? 3. Pertama, muhajirin yang sifatnya sabiqunal awwalun. Yang kedua, orang ansar. Yang ketiga, orang yang mengikut orang ansar dan orang muhajirin. Ikut dari segi apa ni? Dari segi amalan, dari segi keikhlasan, bi ihsanin. Dan hasilnya apa yang mereka dapat ni? Orang muhajirin, orang ansar
dan orang yang mengikut orang Ansar dan Muhajirin. Apa hasil yang paling lumayan yang mereka dapat? Tak dalam ayat ni. Sebelum surga tu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kemuncak nikmat yang paling besar bagi orang beriman ialah redha Allah. Kemudian baru Allah sebut mendapat syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Okey, setelah Allah sebut golongan yang beriman, ada 3 golongan. Allah sebut lagi golongan munafik. Mana yang main peranan utama menghancurkan Islam, ataupun usaha untuk menghancurkan Islam daripada dalam, ialah golongan munafik. Okey, cuba tengok. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mimman. Wa min dan dari antara haula apa dah? Haula sekeliling. Kalau Nabi duduk kat sini, Nabi dan orang beriman duduk kat sini, orang munafik duduk kat mana? Haulakum, sekeliling kum, kamu. Daripada siapa ni? Minal A'rab, dari Arab Badui. Adalah munafiqun. Tengok bahasa Al-Quran. Allah kata daripada orang Arab Badui itu yang berada di mana? Kenapa Allah sebut haul? Haul. Orang kesuka sambut haul kan? Haul Syekh Abdul Qadir Jalani. Apa yang Allah nak sampaikan bila Allah guna perkataan haul? Allah tak kata di depan Rasulullah, Allah tak kata di belakang, Allah tak kata di kanan dan kiri, tapi haul. Maksudnya apa? Orang munafik ada sekeliling Rasulullah. Bukan duduk kat sini je, bukan duduk kat sini je. Sekeliling. Ini makna haul. Makna apa tu? Ramai satu. Yang kedua, keadaan Nabi sangat-sangat bahaya. Kemudian mereka pula tak nampak rupa dia yang asal. Cuba bayangkan perjuangan Nabi bila berhijrah ke Madinah. Di Mekah dah ada musuh kan, orang musyrikin Mekah. Pagi petang siang malam kena hina, kena caci, kena maki. Bila pergi ke Madinah, semakin kurang musuh ke semakin bertambah? Semakin bertambah. Berapa golongan bertambah? Berapa? Satu, orang munafik. Yang kedua, Yahudi. Kemudian yang ketiga, orang kafir Arab yang ada di Madinah. 3 golongan bertambah sebagai musuh Nabi. Dan dalam 3 golongan yang paling bahaya ni, sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Munafiqun kan, Allah kata apa? Iza ja'aka munafiqun qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Tengok bahasa Al-Quran. Apabila telah datang kepada engkau orang, mana orang munafik itu betul-betul datang jumpa Nabi setiap hari. Kalau satu lagi surah apa dia? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Apa ni? Kamu lihat tak? Ini datang, ini lihat. Mana apa? Nabi nampak depan-depan dia. Kamu lihat tak orang yang mendustakan agama? Siapa? Siapa? Allah tak sebut munafik, Allah sebut sifat dia. Yukazzibu biddin. Yukazzibu biddin apa? Ciri-ciri dia. Fazalika yang menghardik anak yatim, munafik lah tu. Yang kedua, wala yahuddu ala.
Sekarang banyak tahu orang Islam yang solat bersama kita, yang pergi haji bersama kita, tapi tak peduli pada anak yatim dan orang miskin. Itu ciri-ciri munafik itu. Dia bukan munafik, tapi ada ciri-ciri munafik. Batu Nabi suruh, Nabi selalu berdoa dan suruh kita berdoa. Apa di antara doanya? Cinta kepada siapa? Salah satu doa Nabi ialah, ya Allah, jadilah aku cinta pada orang miskin. Sampai Nabi minta. Kenapa? Ada tak doa supaya cinta pada orang kaya? Tak ada. Kenapa tak ada? Sebab semua orang cinta pada orang kaya. Sebab bila cinta pada orang kaya, ada faedah tak? Tapi bila cinta pada orang miskin, ada faedah? Ada faedah tak? Pada zahirnya tak ada lah. Kita pula kena pergi, kena jumpa dia, kena keluarkan duit kan. Macam rugi pula. Sebab tu bila benda susah, kena minta. Allahumma ini apa dah? Siapa ingat doa tu? Doa supaya cinta pada orang miskin. Sangat luar biasa doa Nabi. Mana kalau tak ingat, tak baca lah tu. Mana lebih penting, doa makan ke doa cinta orang miskin? Mestilah doa makan, sebab tu lah doa makan lancar. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, kemudian wa tarkil munkarat, wa hubbal masakin, kemudian wa antaghfirali wa tarhamani. Kemudian Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Cuba tengok. Allahumma inni, cuba terjemah. Ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, aku mohon pada engkau fi'lal khairat, untuk melakukan perkara yang baik. Sebab perkara baik selalu nafsu tak suka kan. Ada je sebab-sebab tak boleh buat. Maka kita mohon pada Allah supaya aku dapat melakukan perkara yang baik. Yang kedua, wa tarkil, dan aku mohon pada engkau supaya dapat meninggalkan perkara mungkar. Dan aku mohon kepada engkau hubbal masakin, supaya cinta kepada orang miskin. Susah kan? Cuba tanya diri kita, berapa orang miskin kita cinta daripada dulu sampai hari ini? Kalau betul kita cinta, berapa banyak masa kita habis untuk mereka? Okey, jadi ada di kalangan sekeliling kamu daripada Arab Badui yang munafik. Kemudian wa min ahlil Madinah, dan dari ahli Madinah. Apa mana ahli? Penduduk Madinah. Ini yang duduk dalam bandar Madinah. Siapa ni? Orang utama Aus dan Khazraj. Yang sifat mereka juga ada yang maradu. Maradu, apa mana maradu? Dia dalam bahasa Arab ada perkataan syabun amrad. Amrad ni daripada maradu. Dia kalau sebut syabun amrad, ialah budak yang masih belum tumbuh bulu, misai ke janggut ke, licin. Jadi ada setengah orang dia suka budak-budak macam ni, sebab dia macam perempuan lah, sebab licin kan, misai tak ada, janggut tak ada. Jadi amrak ni asalnya perkataan licin. Jadi apa kaitan dengan maradu ni? Iaitu orang munafik yang
licin imannya. Makna betul-betul munafik. Sikit pun tak ada iman dalam hatinya. Dia terjemah apa tu? Iaitu lebih-lebih melampau. Mereka melampau, dah biasa dengan munafik sampai dia tak rasa bersalah. Maradu. Mereka berlebih-lebih ataupun melampau ala nifaq, atas sifat munafik ataupun sifat kemunafikan. Ini di kalangan Aus dan Khazraj. La ta'lamuhum, yang la ta'lamuhum, yang tidak engkau kenal mereka. Tapi Allah kata, nahnu, kami tahu tentang mereka. Apa maksud ni? Jadi ada orang munafik yang Nabi tak tahu. Ada orang munafik yang Nabi tahu. Yang Nabi tak tahu ni, yang jenis apa ni? Yang jenis ni, kau-kau ni. Yang jenis licik. Sampai tanda-tanda langsung Nabi tak perasan. Dan Allah pula tak bagi tahu Nabi. Apa faedah Allah tak bagi tahu Nabi? Supaya Nabi berjaga-jaga, berhati-hati. Dan juga ada dalam tafsir mengatakan, walaupun mereka jahat macam mana pun, masih ada tak peluang untuk mereka bertaubat. Dia, bila mereka tak diberitahu kepada Nabi, Allah tak beritahu tentang mereka kepada Nabi, dan Allah bongkarkan sifat mereka dalam Al-Quran, apa perasaan mereka? Takut. Itu faedah juga. Paling-paling kurang, kalau Nabi tak tahu pun, Allah dah bagi amaran. Aku tahu. Kita mana lebih takut? Ustaz tahu ke Allah tahu? Okey. Sebab itulah di sini juga pengajaran, kita tak boleh nak tuduh sebarangan. Kenapa? Sebab Nabi pun tak tahu siapa munafik. Jangan pula kita kata, kamu ni rasa-rasa macam ada tanda munafik lah. Kan? Terus kita hukum, tak boleh. Okey. Apa yang Allah akan buat pada mereka ni? Allah bagi amaran. Sanu'azzibuhum. Kami akan, dia asal dia nu'azzib. Kita dah belajar kan? Nu'azzib mana apa? Fa'il mudhari' kan? Kami, bila tak ada sin, dia boleh jadi sedang, boleh jadi akan, boleh jadi sentiasa. Tapi bila ada sin, akan. Kami akan seksa mereka. Marrataini. Marrataini apa? Dua kali. Summa, kemudian yuraduna, mereka dikembalikan. Mereka dikembali ila kepada azabin, azab yang besar. Okey, apa maksud marrata ini? Dalam tafsir ulama mengatakan marrata ini, pertama Allah azab kat dua kali ni kat dunia. Sebab apa? Di akhirat Allah sebut lepas tu. Kemudian mereka dikembali kepada azab yang ini akhirat. Jadi kalau marrata ni makna di dunia. Apa maksud marrata? Pertama, Allah akan bongkarkan nama mereka secara terbuka di masa kat dunia. Ada satu hadis, Nabi dalam masjid, Nabi kata, kamu bangun, kamu munafik, bangun, keluar. Kamu bangun, munafik, keluar. Itu berlaku. Itu antara bentuk azab, iaitu mereka dibongkarkan secara terang-terang di khalayak ramai.
Yang kedua ulama kata, iaitu Allah bagi mereka terseksa ketika nyawa dicabut. Allah sebut dalam Quran bagaimana orang kafir dicabut nyawanya. Macam mana? Dipukul mukanya, dipukul belakangnya kan, belakang dan depan. Ini maksud marrata ini. Itu baru nak mati, lepas mati lagi dahsyat. Jadi Allah kata akan kan. Maksudnya apa? Ada peluang tak untuk mereka bertobat? Ya, sebab ni akan belum berlaku. Tengok rahmat Allah. Bunyi macam 2 kali, tak. Sebenarnya Allah nak bagi amaran supaya mereka sedar dan insaf. Okey. Wa akharuna, kemudian wa akharuna, dan mereka yang lain. Di bahasa Arab beza baris, beza makna. Kalau akhir, kha baris bawah, apa makna? Yang akhir lah, yang last sekali. Tapi kalau saya tukar je, kha baris atas, akhar, mana dia? Yang lain. Yang lain, bukan yang akhir. Sebab tu hari akhirat, yaumal akhir ke yaumal akhir? Maksud apa? Hari yang akhir, penghabis lah. Lepas tu tak ada hari dah. Jadi wa akharun apa makna? Mereka yang lain. Apa maksud mereka yang lain? Lain daripada mana? Dan sebelum ayat 101 ada Allah sebutkan dengan Muhajirin, Ansar, yang ikut orang Ansar dan ringan. Kemudian golongan munafik. Berapa? 4. Selain pada 4 tu ada lagi yang lain. Makna apa ni? Golongan yang Muhajirin, Ansar dan mengikut pun tak. Golongan munafik pun tak. Tengok. I'tarafu, mereka i'tarafu dah jadi bahasa Melayu, i'tiraf. Mereka i'tiraf ataupun mengakui bizunubihim, dengan dosa-dosa mereka. Maknanya mereka buat dosa, tapi mereka mengaku. Khalatu apa dia? Mereka mencampuri amalan salihan, amalan salih yang baik, wa akhar, dan yang lain, akhir yang lain, sayyi'an, amalan jahat. Jadi golongan selain pada 4 ni, mana Muhajirin pun tak, Ansar pun tak, yang ikut Muhajirin Ansar pun tak, munafik pun tak. Habis golongan apa ni? Yang campur aduk, amalan soleh pun buat, amalan jahat pun buat. Allah fasik lah, tapi Allah tak namakan. Yalah, berdosa lah. Tapi tak mau bertobat. Tak. Itu dah bertobat, i'tarafu. Maknanya bila dia bertobat, dia akan masuk golongan atas. Tapi masa dia buat salah ni, dia terkeluar daripada golongan atas. Dia ada riwayat mengatakan ayat ni turun kepada Abu Lubabah dan sahabat dia yang berdosa ketika dalam peperangan Tabuk.
Bila mereka rasa berdosa, mereka iktiraf. Apa mereka buat? Mereka suruh ahli keluarga mereka ikat mereka di tiang-tiang masjid Nabi sebelum Nabi balik daripada peperangan Tabuk. Sebab apa? Sebab mereka menyesal. Dia kata, ikat aku, ikat bapa. Dan aku tak akan minum, tak akan makan, dan jangan buka aku sehingga Allah terima taubat aku. Itu menunjukkan apa tu? Bukti apa? Betul-betul menyesal. Kita buat dosa juga kan, tapi bila menyesal pernah tak ikat kat tiang? Takkan. Senyum pula kan, senyum. Saya dah bertaubat. Itulah sahabat, bila dia menyesal betul. Kemudian Allah kata apa? Asa apa dia? Asa ni kalau kita terjemahan, dia terjemah apa? Mudah-mudahan. Dia macam ni, kalau mudah-mudahan untuk manusia belum tentu. Mungkin jadi, mungkin tak. Tapi kalau asa disandar kepada Allah, pasti jadi. Boleh faham? Bila asa disandar kepada Allah, di sini moga-moga Allah menerima taubat. Mana Allah terima dah? Makna Allah dah terima. Nak terjemah apa ni? Boleh terjemah pasti Allah menerima taubat mereka. Jadi bila Nabi balik, Nabi tengok ada 2-3 orang sahabat duk terikat di tiang masjid kan. Nabi kata, kenapa ni? Mereka kata, kami adalah orang yang berdosa, kami dah menyesal dan kami tak nak makan, tak nak minum, dan kami tak nak dibuka ikatan, sehinggalah engkau membenarkan. Nabi pula jawab apa? Aku tak akan buka ikatan kamu sehingga Allah turun ayat terima taubat kamu. Turun ayat ni barulah Nabi benarkan ikatan mereka dibuka. Begitulah para sahabat takut pada dosa. Okey. Jadi ini golongan yang bercampur aduk lah ni. Solat, ya juga. Karaoke, ya juga. Hari Jumaat ada ke masjid, hari lain ada di dandut. Poco-poco. Kita masuk kumpulan mana ni? Muhajirin. Tak pernah hijrah pun. Ansar. Tak. Yang ikut Ansar dan Muhajirin. Tak juga. Munafik, minta jauh. Masuk ni kot, kan? Kadang-kadang okey iman kita, kadang-kadang KO. Sebab itulah Allah bagi tahu bila kita buat dosa, kaedahnya apa? Dan kadang-kadang Allah ampunkan dosa bukan dengan bertaubat, dengan kita buat kebaikan. Lepas kita buat dosa, kita buat kebaikan. Kebaikan tu menghapus dosa tu. Tapi jangan niat macam tu, aku nak buat dosa, lepas ni nak buat baik. Kita mengumpat, lepas tu kita zikir subhanallah. Tu memang confirm Allah tak terima taubat sebab dia bermain. Ada ayat tak yang menunjukkan kebaikan menghapus kejahatan? Orang ni tak bertaubat, dengan dia buat kebaikan, selepas dia buat kejahatan, maka kebaikan menghapuskan kejahatannya. Buka surah Hud ayat 114. Aqimis salat wa
114. Wa aqimis salata tarafayin nahari. Kemudian wa zulafa wa zulafan minal lail. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Zalika dzikra lizakirin. Okey. Cuba terjemah. Wa aqimis salat. Dirikan salat. Tarafayin nahar. Dua hujung siang. Dua hujung siang ni apa maksud? Taraf ni bucu. Taraf ni mana bucu. Kalau tarafai dua bucu siang. Mana solat apa ni? Subuh siang ke gelap? Zuhur dan asar. Wa zulafan apa? Dia terjemah apa tu? Sebahagian minal lail, daripada waktu malam. Apa dia? Maghrib dan isya. Ada pendapat mengatakan taraf hujung ni termasuk subuh, sebab subuh dah mula nak siang, dia tak masuk malam kan. Jadi ada pendapat mengatakan tarafai ni 3 waktu, subuh, zuhur, asar. Kemudian sebahagian malam maghrib dan isya, mana solat 5 waktu. Kemudian Allah kata apa? Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan. Apa dia ni? Antaranya solat ni. Yuzhibna mana? Menghapuskan as-sayyi'at. Allah tak sebut dia bertobat. Dengan amal kebaikan tu automatik menghapuskan kejahatan. Ya betul. Nabi buat contoh kan supaya kita nampak. Kalau kita ada sungai kat depan rumah, kita mandi 5 kali sehari. Agak badan kita ada kotor lagi tak? Tak ada. 5 kali. Kadang-kadang 2 kali mandi dah bersihkan, ini 5 kali. Maka begitulah, bila kita solat 5 kali akan menghapuskan dosa ataupun kekotoran dalam hati kita. Tapi solat yang macam mana? Ulama bahas pula tu. Solat yang macam mana? Amalan yang macam mana yang menghapuskan keburukan? Solat yang ikhlas, solat yang menepati sunnah, solat yang betul-betul khusyuk. Kalau solat subuh pukul 9 pagi, zuhur pukul 6 pagi, dia tak akan menghapuskan apa-apa, tambah dosa dia. Okey. Dan ada satu hadis sahih, Nabi selalu bagi peringatan. Ittaqillah haitsuma kunta. Wa atbi'i hadis sahih. Cuba terjemah. Ittaqillah. Ittaqillah mana? Bertakwalah pada Allah haitsuma kunta. Haitsuma di mana sahaja, kunta. Kunta apa dia? Pernah dengar kunta? Kunti? Kunta-kunti kan? Itu bahasa Arab tu. Jadi apa makna kunta? Kalau kuntu
kuntu minaz zalimin adalah aku. Kalau kunta adalah engkau, laki ke perempuan? Kalau engkau perempuan, kunti. Jadi Nabi bagi tahu, bertakwalah pada Allah di mana saja engkau berada. Tak kira lelaki perempuan kan. Duduk kat rumah, dalam kereta, di Maidin ke, takutlah pada Allah. Dan wa atbi'is sayyi'ah. Atbi'nya apa dah? Ikutilah sayyi'ah, kejahatan ataupun dosa, dengan hasanah. Kenapa? Tamhuha. Tamhu memadamkan. Iaitu hasanah yang kamu lakukan selepas keburukan akan memadamkan keburukan. Sayang tak Nabi pada kita? Ya. Mana ada agama ke, syarikat ke, hari ni kita pergi lewat, besok kita pergi awal, padang yang lewat hari ni ada? Tak ada. Ha? Okey, kemudian innallah, sesungguhnya Allah Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, lagi Maha hujung ayat ni dua sifat Allah kan, Ghafur, Rahim. Apa kaitan dengan ayat sebelum dia? Ada peluang untuk orang munafik tu taubat dan Allah mengampun Maha Kasih. Itu dah pergi ayat sebelum dia kan. Tapi kaitan dengan ayat yang sama. Sifat Ghafur Rahim dengan ni, sifat orang yang campur aduk amalan baik dengan amalan jahat. Kemudian Allah ampunkan dosa dia, Allah terima taubatnya. Kemudian Allah sebut Allah tu bersifat pengampun lagi Maha Penyayang. Apa kaitan dia? Kaitannya Allah nak bagi tahu. Kalau orang tanya, dah buat jahat, kenapa Allah ampunkan? Jawapannya sebab Allah bersifat Ghafur. Apa makna Ghafur? Ghafur bukan setakat pengampun. Ghafur ni dipanggil dalam bahasa Arab sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah makna banyak mengampunkan. Banyak satu, banyak orang yang Allah ampunkan. Yang kedua, setiap orang pula banyak dosa. Jadi kalau Allah ada sifat Ghafur, tiba-tiba orang buat dosa, bertaubat, Allah tak ampun, tak sesuai dengan sifat tu. Macam kita kan, orang buat salah pada kita banyak tak? Orang yang buat salah pada kita ramai tak? Tak ramai. Kemudian setiap orang pula yang buat salah pada kita, banyak tak kesalahan dia pada kita? Tak. Tapi kita maaf semua tak? Tak, sebab kita bukan Ghafur. Kita sikit je ampunkan. Apa dia? Oh, susah. Tapi kalau kita ingat kita buat salah dengan Allah lagi banyak, Allah ampunkan semua. Kita orang buat sikit je, kedekut nak ampunkan. Jadi apa tu? Kalau kira kan orang buat, orang yang kita tak maafkan dia kan, cuba cek balik berapa kesalahan dia sebenarnya. Sampai tak 50? Tak sampai. Baru nak cukup 5 kali je. Aku tak nak tengok dah mukamu kan. Kemudian selepas Allah ampun, ada lagi satu sifat yang makna apa tu? Penyayang. Kenapa Allah sebut penyayang selepas Ghafur? Sebagai galakan, sebagai motivasi kepada orang yang berdosa, iaitu bila kamu bertaubat daripada dosa, bukan setakat dapat keampunan, tapi dapat lagi rahmat Allah, dapat kasih sayang Allah. Dan sifat itu tak ada pada manusia.
Iaitu lepas kita ampunkan orang tu, kita sayang pula pada dia macam asal. Boleh tak? Oh, susah. Orang pecah cermin kereta kita kan, lepas tu kita maafkan dia, lepas tu kita baiki kereta, kita bagi kereta tu pula pada dia. Boleh tak? Kalau saya buat, orang kata apa pada saya? Ada masalah kan? Tapi sebenar, kalau saya buat, orang kata dah pelik kan? Tapi yang Allah buat lagi pelik. Apa dia? Ada yang bunuh 100 orang, hamba Allah yang tak berdosa. Lepas tu dia bertaubat. Allah terima tak taubat dia? Lepas Allah terima taubat, Allah bagi hadiah apa pada dia? Bukan kereta, syurga. Lagi pelik, tapi tak nak berebut. Jadi siapa-siapa yang ada buat salah pada saya, minta maaflah pada saya akan bagi hadiah. Semua berebut ni. Okey, kemudian khuz. Khuz apa dah? Ambillah. Ambillah. Ini Allah perintah pada siapa? Asalnya perintah pada khuz ni perintah untuk seorang dalam bahasa Arab. Jadi bila seorang perintah kepada Nabi, tapi perintah kepada Nabi sebenarnya perintah untuk semua umat dia. Khuz min amwalihim, dari bila sebut min tu makna bukan semua. Allah tak kata khuz amwalahum, ambil harta mereka semua sebagai sedekah. Kalau Allah kata ambil semua, kita kata apa? Aku nak makan apa? Allah tahu dah. Sebab tu Allah kata min, ambil sebahagian. Allah dah tahu dah, kita ni memang kedekut. Harta. Bila sebut harta ataupun amwal, dia bukan duit saja. Rumah, kebun, rumah sewa, kereta, semua termasuk. Ambillah wahai Nabi daripada harta mereka. Mereka ni siapa? Ni yang bertaubat apa semua ni. Sebagai apa? Sedekah. Sedekah ni apa maksud dia? Dia ulama dalam tafsir mengatakan di sini maksud dia zakat. Zakat. Sebab apa dalil zakat? Sebab khus ni fi'il amar. Ambil makna perintah. Bila perintah menunjukkan wajib. Apa yang wajib kita keluarkan? Sedekah ke zakat? Zakat. Tapi kenapa Allah namakan sedekah? Kenapa tak namakan zakat? Dia zakat. Sama juga dalam surah Taubah. Kita dah belajar ke? Innama as-sadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya sedekah itu adalah untuk fakir, orang-orang fakir, wal masakin, dan 8 asnaf kan. Sebenarnya zakat ke sedekah? Tapi Allah guna perkataan okey, kita nak tahu kenapa. Supaya orang lain pun boleh dapat. Supaya orang lain pun boleh dapat. Tak, kenapa tak guna perkataan zakat? Memang zakat untuk 8 asnaf. Senang dipahami. Senang tak juga. Zakat apa makna zakat? Zakat ni mana? Bersih, berkembang kan. Semakin kita bagi, hati kita akan semakin bersih dan harta kita semakin berkembang. Sedekah pula apa makna? Tak tahu. Pernah tak sudah baca Quran, baca Sadaqallahul Azim? Biasa baca? Biasa? Baca ke? Oh, tak baca lah dulu. Sekarang tak baca pasal apa? Siapa yang baca kan? Oh, tak payah baca. Yang dulu baca siapa suruh? Ustaz dulu. Jadi sedekah apa makna dia?
Benar. Sedekah makna dia benar. Sebab tu Abu Bakar dipanggil sebab dia. Jadi kenapa zakat dipanggil sedekah? Sebab bila kita bagi harta tu, sebenarnya itulah sebagai bukti yang mengesahkan keimanan kita pada Allah. Sebab ramai yang mengaku beriman, solat, puasa, tapi bab memberi, sebenarnya dia berdusta. Dia sebenarnya tak beriman. Sebab benda yang paling susah manusia nak laksanakan apa dia? Bagi duit lah. Solat mungkin boleh sebab solat percuma. Pergi Mekah mungkin sebab untuk diri dia. Tapi bila bagi zakat untuk orang, bila dia tak bagi, itulah tanda iman dia dusta. Bila dia bagi, itulah tanda sedekah. Kan itu makna iman. Iman ialah ma waqara fi qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman ialah apa yang diyakini dalam hati dan disahkan oleh amalan kita. Boleh. Jadi Allah kata, ambillah harta mereka sebagai zakat atau sedekah. Untuk apa? Apa tujuan? Tutahhiruhum. Taharah. Untuk mensucikan mereka. Suci apa ni? Mensucikan hati. Jadi sebenarnya nak cuci hati salah satu caranya apa? Sedekah. Ramai orang sucikan hati, dia buat apa? Dia pergi khalwat kat gunung tu, Gunung Semanggur sebulan, tapi kedekut. Tengok cara Islam berbeza. Sebenarnya kita ada masalah hati ni, masalah sebab apa? Bukan sebab bergaul dengan orang, tapi sebab kedekut. Sebab itu Allah puji orang yang bertakwa. Sifat orang bertakwa yang paling utama apa dia? Solat, puasa, haji, solat malam, keluarkan duit. Sifat orang bertakwa yang paling utama. Sedekah. Dalil? Tak ada selain pada ayat ni. Kalau Allah sebut mereka yang mengeluarkan harta dan jiwa mereka ke jalan Allah. Lepas kalau cerita pasal jihad, mesti Allah sebut harta dan jiwa. Harta itu kalau sebut jiwa. Tapi ayat tu tak menunjukkan sifat utama orang bertakwa. Allah sebut dalam surah apa ni? Surah Al-Imran ayat apa? 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Surga yang luas. Mana datang? Surga yang luas disediakan untuk orang bertakwa kan. Lepas tu Allah sebut apa? Uiddat lil muttaqin. Lepas tu Allah kata allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi sifat utama yang Allah sebut orang bertakwa ialah selalu menginfakkan bila ni ketika senang dan susah. Dan Allah juga sebut dalam surah Al-Lail, wasayujannabuha al-atqa wasayujannabuha al-atqa. Siapa al-atqa? Allazi yu'ti malahu yatazakka. Okey, cuba terjemah. Sebelum tu Allah kata
fa anzartukum naran talazzah. Aku ingatkan kamu tentang apa dia? Oh, padam dah. Okey. Coba terjemah. Wasayujannabuha. Aku ingatkan kamu neraka naran talazza, api yang menyala, dan neraka itu akan dijauhkan daripada siapa? Al-atqa, orang? Tak, ini isim tafdil. Ahsan, akbar, atqa, orang yang paling tengok lepas tu Allah sebut apa sifat orang yang paling bertakwa. Allazi, orang yang yu'ti, yang memberi malahu, hartanya. Apa tujuan? Yatazakka. Jadi tujuan bagi harta ialah yatazakka. Sama di sini. Ambillah harta mereka sebagai sedekah untuk mensucikan mereka dan membersihkan. Payah, benda yang paling sukar dalam hidup, iaitu kita bagi harta, tujuan utama untuk bersihkan hati. Betul kan? Biasa orang kalau bagi harta ke, zakat ke, bantuan pada orang miskin, dia rasa siapa yang dapat untung banyak? Orang miskin. Tapi hakikatnya sebenar, siapa yang paling dapat banyak untung? Pemberi kan? Tapi kita tak rasa macam tu. Sebab tu bila kita bagi, sikit ke banyak? Sikit. Lepas tu kita cakap pula ni, semoga dapat meringankan beban kamu. Sebenarnya yang paling banyak meringankan beban siapa? Kita. Saya pernah ceritakan Aisyah, bila dia bagi sedekah ke, dia bagi terus dia masuk dalam rumah, dan masa dia bagi dia tutup muka. Kenapa? Dia bagi cepat-cepat dia masuk, bukan dia cepat-cepat tutup sebelah orang tu datang. Kenapa? Sebab dia tak nak orang tu ucapkan terima kasih, dan dia tak nak tengok orang tu. Kalau dia tengok banyak komen tak, ya Allah muka sama, tutup muka. Kenapa? Sebab dia bagi untuk bersihkan hati dia. Kalau kita bagi lepas tu tengok muka sama, hati kita tak bersih, besok jangan datang lagi ya. Jadi tujuan nak bersihkan hati dah tak ada dah. Susah kan? Susah. Nabi pesan anak Adam ni selalu menyebut apa? Hartaku kan? Rumah aku, kereta aku, kebun aku. Tapi Nabi kata sebenarnya harta kamu apa dia? 3 je. Kamu sebut 10, tak. Nabi kata ada 3 jenis je yang betul-betul harta kamu. Pertama, yang kamu makan, lepas tu jadi apa? Itu harta kamu tu, bukan orang punya. Yang kedua, yang kamu pakai, kemudian pakaian tu, itu harta kamu tu. Yang kamu belum pakai, bukan harta kamu. Tengok-tengok besok kamu mati jadi harta orang. Makanan yang dalam peti tu belum tentu jadi harta kamu. Berapa ramai yang beli makanan daripada Moses, balik mati aksiden, tak sempat makan. Taklah ramai. Yang ketiga, yang kamu sedekah, yang tu fa'amda. Apa makna fa'amda? Yang kamu sedekah itulah akan sampai ke akhirat. Yang 2 makan habis, pakaian pun habis. Yang 1 je kekal untuk kamu. Yang mana? Yang kamu sedekah. Yang kamu simpan, bukan pergi ke akhirat. Berkebuk pula kan. Susahnya. Nak mengajar susah. Lagi susah apa dia? Nak makan. Kalau tak mengajar, susah juga mengajar. Susah juga. Betul.
Kalau kita niat sedekah simpan di akhirat tu salah lah untuk Ustaz kan? Salah lah untuk macam sedekah ni mudah-mudahan kita simpan untuk akhirat. Salah lah tak, bukan untuk bersihkan hati lah sebenarnya. Kita ni sentiasa, kadang saya sentiasa je mengharapkan saya minta ikhlas je aku dibuat untuk Allah. Macam mengharapkan. Tak, sebenarnya kalau kita sedekah untuk simpan untuk pelaburan di akhirat, sebenarnya itu pun proses bersihkan hati. Maksudnya apa? Kita lebih cintakan akhirat daripada dunia. Dia antara hati kita kotor ialah kita cinta dunia lebih daripada akhirat. Sebab tu kita bagi sikit, kita nak dunia banyak. Itu kotor. Cinta dunia lebih pada cinta akhirat. Tapi kalau kita bagi banyak sebagai pelaburan di akhirat, itu bagus. Itu tanda kita mencintai akhirat lebih daripada dunia. Apa dia? Mengharapkan sesuatu. Tiap kali buat pasal mengharapkan sesuatu. Kita mengharapkan sesuatu. Mengharapkan apa? Tak daripada Allah kan. Ayalah. Buat amal itu pasal kita nak dapatkan syurga, kita dapatkan ini. Yalah. Yang tawarkan pahala ni siapa dia? Allah. Jadi salahkah kita nak apa yang Allah, kita buat kerana Allah, dan Allah yang tawarkan, kita pun nak apa yang dia tawarkan. Salah ke? Tak salah. Ramai orang cakap tak boleh ustaz buat betul-betul kerana redha Allah, bukan pasal pahala, tapi dia tak sedekah pun. Salah. Sebab itulah Asia isteri Firaun kan, bila dia berdoa dia minta apa? Dia minta redha Allah ke minta syurga? Minta istana kan? Jadi tak salah. Dan Allah rakam doa dia dalam Al-Quran. Siapa tak nak minta pahala, tak apalah. Okey. Kemudian wa tuzakkihim, dan ia membersihkan. Dia dalam bahasa tutahhir dengan tuzakki, tutahhir ini lagi suci. Kalau sebut tuzakki saja dia merangkumi semua sekali lah. Zahir, suci, zahir dan batin. Tapi kalau sebut dua, tutahhir lagi suci. Tuzakki ni suci tapi ada sikit-sikit lagi, tak berapa bersih. Kemudian wasalli, dan salli apa makna? Doa. Ini menunjukkan bahawa solat itu sebenar adalah doa. Allah perintah pada siapa ni? Berdoa. Tengok daripada awal, khus Allah perintah pada siapa? Nabi. Maka sini pun Allah perintah pada Nabi, ambil harta daripada mereka untuk mensucikan mereka. Untuk mensucikan mereka, dan berdoalah kepada mereka. Sebab itulah Nabi bila ada sahabat bagi sedekah ke zakat, Nabi doa pada dia, Allahumma barik laka, Allahumma ghfir laka. Semoga Allah berkati engkau, berkati pada harta engkau, dan Allah ampunkan dosa. Sunnah Nabi. Jadi kalau orang bagi sedekah pada kita, sunnah Nabi ialah kita baca doa pada dia. Kemudian Allah beritahu kenapa kena doa. Apatah lagi doa Nabi, inna salataka, sesungguhnya doa engkau, dan engkau sakanun. Sakanun apa dah? Tenang. Doa engkau adalah ketenangan. Ketenangan kepada, bila Nabi berdoa, Allah makbul tak? Ya, bila makbul dapat ketenangan. Dan wallahu, dan Allah Sami'un alim, Maha mendengar lagi Maha Allah dengar apa ni? Allah dengar apa yang kamu doa, apa yang kamu cakap, dan Allah tahu apa? Apa yang dalam hati. Beza tu. Kalau dengar apa yang cakap, kalau tahu, kita dengar orang berdoa tapi kita tahu tak dalam hati dia niat apa?
tak tahu. Itulah kita. Ramai tak yang berdoa? Ramai tak berdoa? Tak faham apa pun dia doa. Jadi Allah dengar doa yang kamu sendiri tak faham. Berapa ramai yang berdoa tapi tak faham. Salah. Sebab itulah bila kita ikut budaya, dia tak memberi apa-apa kesan kebaikan. Budaya apa? Mengaminkan doa imam. Itu budaya. Sunnah Nabi bukan. Sunnah Nabi ialah Nabi suruh sahabat berdoa sendiri. Sebab ini hajat kamu kan. Dan Nabi kata bila berdoa kena bersungguh-sungguh. Sebab doa ni permintaan. Jangan main-main. Sampai tak faham pun kamu minta. Okey. Apa dia antara pengajaran? Boleh tak keluar pengajaran daripada 3 ayat? Kalau saya buat soalan, kenapa Allah biarkan Nabi dipenuhi, dikelilingi 24 jam oleh musuh? Boleh tak Allah nak Nabi tu tegakkan Islam, sampai ke Islam, musuh sikit je, halangan pun kadang-kadang je, boleh tak? Boleh. Tapi kenapa Allah biarkan Nabi dalam keadaan menghadapi musuh luar, dalam 24 jam? Untuk ujian dan ajaran bagi kita. Untuk ujian? Dan ajaran bagi ujian pada Nabi dan buat tauladan bagi kita. Tapi kalau Allah buat ujian sikit-sikit pun okey kan? Munafik pun tak ramai. Apa dia? Nabi berwaspada. Di samping ujian dia berwaspada. Kerana dia tidak tahu orang-orang munafik di sekeliling. Dia kalau musuh tak ramai, cabar pun tak kuat, Islam tak akan cantik. Islam akan menjadi lemah. Jadi Allah nak Islam tu naik dengan penuh cantik, penuh dengan kuat, maka Allah bagi cabaran pun kuat, hebat, supaya Islam bila naik itu berdasarkan setelah berjaya mengalahkan semua musuh-musuh. Satu. Yang kedua, Allah nak tinggikan darjah Nabi dan para sahabat. Macam mana cara Allah nak tinggikan darjah? Semakin tinggi. Dengan apa? Dengan lulus ujian. Bila dia lalu ujian, Allah nak tinggi lagi, Allah bagi lagi ujian. Dan setiap ujian berdasarkan apa? Berdasarkan kemampuan dan iman seseorang. Jadi orang macam kita ni agak-agak ramai tak musuh? Berapa ramai munafik? Berapa ramai munafik? Berapa ramai kafir yang memusuhi kita? Tak ada, sebab iman kita memang belum sampai tahap tu. Belum sampai tahap tu. Itu senario realiti untuk pendakwahkan Ustaz. Ya. Dikelilingi oleh musuh dan orang-orang munafik. Ya. Tak, senario orang yang beriman. Bila orang beriman, dia kena sampaikan. Bila dia sampaikan, barulah ada pertembungan, barulah ada musuh. Orang macam kita tak ada musuh. Sebab apa? Yalah, pergi kerja balik, pergi masjid balik, pergi kelas balik. Kita tak sampaikan. Jadi mana nak ada musuh? Lepas kita kata, alhamdulillah negara kita aman. Juga pengajaran Allah masih buka peluang kepada orang munafik, walaupun munafik yang maradu. Apa makna maradu? Yang betul-betul jahat, tapi Allah masih bagi peluang. Walaupun cara tu macam Allah kata kami akan azab kamu 2 kali. Sebenarnya akan azab 2 kali, sebenar hukuman yang ancaman yang berat tu sebenar supaya mereka semakin takut dan bertobat. Jadi rahmat Allah kepada hamba-hambanya walaupun jahat. Jadi pengajaran untuk kita, janganlah tak sayanglah pada musuh kita. Bagilah peluang pada mereka untuk bertaubat.
Pengajar. Saya tulis pun saya munafikun ayat daripada kata asas nafaqah kan. Ni pun daripada kata nafaqah juga kan. So ada kaitan ke nafkah dengan munafik? Saya tak tahu ada kaitan, tapi nafaqah ni yang dikata orang munafik ni daripada perkataan nafaqah al-yarbu'. Yarbu' ni satu jenis binatang. Dia macam tikus lah. Dia kat Malaysia tak tahu, tapi negara Arab ada. Dia masuk satu lubang. Lubang tu dia panggil nafaqah. Yarbu' tu binatang tu. Dia masuk satu lubang, dia menipu. Bila orang kejar dia masuk satu lubang. Dia nak menipukan orang tu bahawa dia ada kat lubang, tapi dia keluar lubang lain. Itu sifat orang munafik. Sifat orang munafik kan dia menipu dengan solat dia, puasa dia, supaya orang rasa dia adalah sebenarnya dia keluar lubang lain. Tapi kaitan dengan infak, saya kena cek dulu. Dia kena tengok komus lah. Lepas tu di terowong dalam bahasa Arab dia panggil apa? Nafaq. Terowong. Keluar lubang ni, masuk lubang ni, keluar lubang sana. Itu jenis orang munafik itu. Dan juga pengajaran pada cara yang paling berkesan nak bersihkan hati. Cinta dunia ke, dengki ke, dendam ke, infak lah. Infak. Ada seorang student saya message, saya tak tahu. Dia kata dia ikut kelas online je. Dia kata, Ustaz, saya nak infak setiap bulan melalui Ghulam. Saya kata boleh je, boleh tak bagi nombor akaun? Saya tak kenal dia, dia tak kenal saya. Mungkin dia dengar ayat pasal infak aku. Nak infak setiap bulan. Jadi sebenarnya itulah benda yang paling penting dalam hidup kita kan. Bukan mengaji je. Ada orang mengaji je tapi kedekut. Ustaz nak tanya pasal infak ni, ada hadis yang mengatakan infak ni biar buat hari-hari. Contohnya katakanlah macam ada orang yang dia pergi kat bank, dia buat standing instruction tu buat setiap bulan. Itu okey ataupun lebih baik buat hari-hari ni? Tak, dia Allah sebut sifat orang yang bertakwa, yunfiquna fis sarra. Satu, dia infak ketika dia senang dan susah. Satu. Yang kedua, yunfiquna bil laili wan nahar. Dia infak siang dan malam. Yang ketiga, sirran wa alaniyah. Secara rahsia ataupun secara terbuka. Allah tak sebut waktu pagi ke, petang ke. Dan Allah sebut dalam Al-Quran infak kepada siapa? Golongan sasaran iaitu orang miskin, anak yatim. Jadi ada pun orang kita sampai keluar setiap hari, tapi duit tu kadang-kadang tak sampai pada orang miskin. Itu bukan infak. Jadi tak penting infak setiap hari. Yang penting adalah infak kita sentiasa sampai pada sasaran. Sebab ada orang Melayu jenis apa? Infak subuh kan? Sedekah subuh. Dia pun masuk tabung RM1 setiap hari. Tabung kat mana? Dalam rumah dia. Itu bukan infak. Selagi duduk dalam poket kita, dalam rumah kita, dia tak panggil infak. Dia infak ni ialah bila sampai pada orang. Orang nak buat apa itu masalah dia. Yang penting sampai. Okey. Jadi tak ada sedekah subuh ke, sedekah Jumaat ke. Dia lah reka-reka. Lepas tu bagi pula setiap subuh RM1 je. Kan? Okey, ada soalan? Tak ada. Ada online. Berikan sedekah atau infak kepada pertubuhan, perlu kita maklumkan pertubuhan tersebut yang kita infak. Dia kalau kita dah yakin pertubuhan tu kita kenal, dia akan gunakan sebaik yang mungkin kepada golongan miskin,
Kita dah kenal, kita dah percaya, kita tak perlu maklumkan. Kecuali kalau duit zakat kan, duit zakat perlu diasingkan sebab dia kena bagi 8 asnaf. Itu sebaik-baik kita bagi tahu lah. Tapi kalau sedekah secara umum untuk dakwah, tak perlu kita bagi tahu. Dan kadang-kadang tak bagi tahu tu sebenarnya lebih baik, lebih ikhlas. Okey. Saya pernah ceritakan ada kisah cucu Saidina Ali. Bila dia infak, dia hantar dia sendiri pikul gandum pergi letak depan rumah orang miskin kan. Sebab apa? Dia buat waktu malam supaya orang tak nampak. Kenapa dia pikul sendiri? Sebab dia tak nak seorang pun tahu. Dia kaya, boleh upah orang je, tapi dia sendiri pikul. Sampailah dia mati baru orang tahu yang bagi tu. Jadi Allah kata apa? Orang yang infak ni al-abrar la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tak nak, walaupun ucapan sepatah terima kasih pun kami tak nak. Okey, dah. Ni, mana lebih baik? Dengan kuliah depan maghrib di masjid atau dengan live online di rumah bagi kaum wanita? Perempuan. Kaum wanita. Perempuan. Kaum wanita tak wajib pergi masjid. Tambah-tambah PKP ni kan. Wanita tak wajib pergi masjid. Bahkan Nabi kata salat yang afdal bagi wanita di rumah. Tapi menuntut ilmu adalah wajib. Talabul ilmi wajibun ala kulli muslim wa muslimah. Jadi kena bezakan mana yang wajib, mana yang sunat. Salat fardu tak wajib, dan yang paling utama di rumah. Kemudian belajar agama adalah wajib. Maka jawapannya wajib belajar online di rumah. Apatah lagi kalau belajar tadabbur Al-Quran. Ilmu yang paling asas yang boleh mengetuk hati, yang boleh mengubah minda dan akhlak kita ialah Al-Quran. Al-Quran. Okey, cukuplah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas seterusnya ialah pada hari Jumaat pukul 10.30. Kita sambung tajuk sifat ibadur rahman. Hari Jumaat 10.30.